Selamat sejahtera, kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang bertemakan isu ketirisan perolehan kerajaan. Kami telah memilih isu penerimaan hadiah oleh penjawat awam sebagai salah satu kesalahan utama dalam perolehan awam yang akan dibincangkan dalam tugasan ini. Menurut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998, pemberian dan penerimaan hadiah oleh penjawat awam dapat didefinisikan sebagai pemberian wang tunai, penawaran percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, perbelanjaan masa lapang, perkhidmatan, penawaran menjadi ahli sesuatu kelab, sebarang komisen, hamper, barangan kemas dan perhiasan serta sebarang bentuk barang yang mempunyai harga yang tinggi yang diberikan kepada penjawat awam. Mereka yang bekerja untuk kerajaan tidak dibenarkan menerima hadiah atau barang berharga daripada pegawai-pegawai yang mempunyai hubungan formal dengan mereka. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir kaki tangan awam yang masih tamak dan haluba dalam menerima pemberian atas niat lain. Untuk contoh kes pertama, seorang pegawai telah dikenal pasti menerima hadiah dalam bentuk penginapan di Narati Wat Thailand oleh kontraktor yang menjadi pembekal peralatan untuk tempat kerjanya di IKBN. Manakala untuk contoh kes kedua pula adalah berhubung dengan penerimaan hadiah dalam bentuk telefon bimbit mudah alih berserta pembayaran bil telefon bimbit yang berjumlah RM2,673.23 oleh seorang pekerja JKR yang telah menerima suapan daripada klien tempat kerjanya yang merupakan seorang pengurus syarikat kejuruteraan. Bagi contoh kes ketiga pula, seorang pengarah JKR telah didapati menerima hadiah sebuah pakej penginapan dan golf berjumlah RM2,880.90 daripada pengurus projek Borneo Era Sendian Berhad. Untuk contoh terakhir, seorang pemaju perumahan telah didapati memberikan diskaun yang tidak munasabah kepada seorang menteri besar semasa beliau membeli 2 lot tanah dan sebuah rumah banglo daripada pemaju tersebut. Hasil siasatan telah mendapati bahawa harga pasaran hartanah tersebut berjumlah RM6.5 juta, hampir 2 kali ganda daripada harga yang diberikan kepada menteri besar tersebut, iaitu sebanyak RM3.5 juta. Pemberian harga yang tidak masuk akal tersebut didapati hasil hubungan antara kedua-dua pihak dalam urusan rasmi melibatkan projek negeri. Seterusnya saya akan membincangkan tentang tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa ke atas teguran audit tersebut. Yang pertama ialah pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, iaitu lebih dikenali sebagai SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM telah memperkenalkan inisiatif iaitu Ikrar Bebas Rasuah. Maklumat pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan budaya integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia dengan harapan agar semua rakyat dapat mempraktikkan budaya tersebut sepanjang masa. Selain itu, pada tahun 2017, pihak SPRM telah melancarkan sebuah sijil pengiktirafan iaitu ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems ataupun singkatannya ABMS. ISO 37001 adalah merupakan sistem kawalan dalaman sesebuah organisasi untuk mengesan, membasmi, menguruskan, menilai serta membaik pulih langkah pengurusan anti rasuah secara efektif dan efisien atas kerelaan sesebuah organisasi itu sendiri. Dengan adanya sijil ini, sukar untuk aktiviti rasuah dilakukan. Akhir sekali ialah tindakan daripada kerajaan. Kerajaan telah melaksanakan sebuah polisi iaitu Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP yang berkuat kuasa bermula tahun 2019 sehingga tahun 2023. Pelan ini berfungsi sebagai rujukan umum dan merupakan panduan utama bagi seluruh agensi kerajaan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dalam membangunkan pelan anti rasuah organisasi masing-masing. Bagi menjawab soalan 3, peranan SPRM dan KAN sahaja tidak mencukupi dalam menangani isu ketirisan dalam perolehan negara. Oleh sebab itu, terdapat beberapa penambahan organisasi yang diperkenalkan untuk menangani isu ini. Organisasi yang akan saya terangkan ialah Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC dan juga Badan Ketulusan Antarabangsa Malaysia TIM. Tetapi sebelum itu, akan saya terangkan terlebih dahulu peranan SPRM dan KAN. Seperti yang dapat dilihat, SPRM mempunyai 7 fungsi yang diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Fungsi-fungsinya bermula dari penerimaan dan pertimbangan laporan perlakuan kesalahan sehinggalah ke mendapatkan sokongan orang ramai menentang rasuah. Bagi KAN pula, peranannya adalah menjalankan audit bebas ke atas akaun kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanan persekutuan serta aktiviti kementerian atau jabatan atau agensi dan syarikat di bawah kerajaan persekutuan dan negeri. Berikutan penjelasan yang telah diterangkan, kita dapat lihat sebenarnya SPRM dan KAN telah meliputi keseluruhan tanggungjawab yang diperuntukkan untuk membanteras isu ketirisan dalam perolehan negara. Walau bagaimanapun, rasuah di negara ini masih juga tinggi. Disebabkan inilah wujudnya organisasi seperti MYCC dan TIM yang akan saya terangkan selanjutnya. Peranan MYCC adalah melindungi proses persaingan untuk faedah perniagaan, pengguna dan ekonomi, mengeluarkan garis panduan berhubung dengan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang persaingan dan menjalankan kajian am berhubung dengan isu-isu yang berkaitan dengan persaingan dalam ekonomi Malaysia atau sektor-sektor tertentu ekonomi Malaysia. Selanjutnya,
Organisasi terakhir ialah TIM. Peranan TIM adalah memegang atau mengawal akaun yang berkuasa dan korup dengan mendedahkan sistem dan rangkaian akaun tersebut yang membenarkan rasuah. Peranan seterusnya adalah menyokong dasar dan membina gabungan untuk mengubah status quo. Gabungan yang dimaksudkan merangkumi kerajaan, perniagaan dan juga masyarakat sivil. Perusahaan kecil atau individu boleh mengambil bahagian dalam perolehan kerajaan ini yang tidak semestinya termasuk syarikat atau organisasi besar. Pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan disediakan kepada kerajaan daripada produk sederhana seperti alat tulis kepada inisiatif berskala besar seperti pembinaan sekolah, hospital dan lain. Dalam bidang perolehan kerajaan terdapat 3 bidang yang perlu dipertimbangkan iaitu pertama pembinaan, pembekalan dan perkhidmatan. Menurut Badan Antarabangsa, peruntukan negara kehilangan 2 trilion dalam perolehan awam setiap tahun akibat rasuah. Berikut adalah beberapa kesan lain daripada rasuah. Rasuah mempunyai kesan ke atas kewangan melalui peningkatan kos pembelian, pelaburan dan perkhidmatan serta penurunan pendapatan kerajaan. Tambahan pula, kualiti produk, kerja dan perkhidmatan adalah buruk, tidak setimpal dengan perbelanjaan yang dilaburkan dan kerajaan terpaksa menanggung beban kewangan yang tidak wajar apabila diwajibkan membayar lebih. Akibat salah laku ini juga menyebabkan kerajaan membelanjakan lebih banyak wang untuk membaiki barangan atau kerja yang tidak berkualiti. Rasuah mempunyai kesan menghalang persaingan sihat dalam perolehan. Keadaan ini menjejaskan keupayaan kerajaan untuk mendapatkan produk, pekerjaan dan perkhidmatan terbaik pada harga yang kompetitif. Rasuah juga menyekat pelaburan inovatif perniagaan ini kerana kualiti dan inovasi syarikat tidak memberikan kelebihan kepada perniagaan apabila ia datang untuk mendapatkan produk kerajaan. Value for money ialah ukuran kualiti yang menilai kos kewangan produk atau perkhidmatan berbanding kualiti dan faedah produk atau perkhidmatan tersebut dengan mengambil kira faktor subjektif seperti kesesuaian untuk tujuan bersama-sama dengan kos sepanjang hayat seperti pemasangan latihan, penyelenggaraan dan pelupusan serta hasil analisis kos manfaat yang digunakan pada set risiko tertentu dalam kitaran perolehan. Risiko ini dipengaruhi oleh keadaan negara seperti matlamat perolehan. Mencapai value for money melalui penggunaan sumber yang berkesan, check out dan menjimatkan memerlukan penilaian kos yang berkaitan serta faedah harga dan bukan harga bergantung pada objektif yang dicari serta penilaian risiko dan jumlah kos pemilikan. Value for money memerlukan pengimbangan prinsip kualiti, kecekapan dan ekonomi dalam membuat keputusan perolehan untuk mencapai penyelesaian optimum yang menyokong objektif pembangunan. Value for money juga dapat menangani kebimbangan dengan mendapatkan hasil yang berkualiti. Keputusan kontrak berdasarkan kecekapan atau ekonomi sahaja boleh menyebabkan kontrak diberikan kepada tawaran harga terendah tanpa mengira faktor lain yang berkaitan. Rasuah ialah punca kelemahan dalaman seperti kekurangannya pelaburan yang mengakibatkan penurunannya nilai mata wang. Saya Aisyah akan mengutarakan berkenaan soalan nombor 5 iaitu kemukakan satu teori rasuah yang boleh menjejaskan salah laku rasuah dalam peroleh. Kejahatan rasuah di Malaysia adalah satu isu pada zaman ini yang sangat serius. Jenayah rasuah semakin bertambah sejak kebelakangan tahun ini dan dilihat menjadi satu budaya. Di negara kita, segala bentuk pemberian ataupun suapan adalah dikira sebagai rasuah. Rasuah boleh menjadi barah yang paling parah dalam negara kita. Masalah rasuah dalam kaki tangan awam dapat dikaitkan dengan teori fraud diamond yang merupakan satu bentuk penyempurnaan daripada teori fraud triangle oligarki. Ia membawa kepada banyak penipu, terutamanya yang melibatkan berbilion dolar. Mungkin ia tidak berlaku jika tiada orang tertentu yang mempunyai keupayaan istimewa dalam sesebuah organisasi. Peluang bagi membuka pintu untuk menipu dan tekanan dalam rasionalisasi telah mendorong individu tersebut untuk melakukan rasuah. Individu tersebut pasti mempunyai keupayaan bagi mengenali jalan-jalan yang boleh dianggap sebagai peluang dan akhirnya mengambil kesempatan dalam setiap peluang yang ada. Fraud diamond dapat dikategorikan kepada 3 aspek iaitu tekanan kewangan, vice pressure dan tekanan dalam perhubungan kerja. Namun demikian, terdapat faktor lain yang mendorong kepada rasuah. Faktor utama rasuah biasanya berlaku kepada kaki tangan kerajaan yang tidak mempunyai ketelusan dalam bekerja. Sistem kerajaan kita tidak memiliki sistem ketelusan yang bagus dan ia dapat dilihat apabila melibatkan pembahagian tender, kontrak dan projek yang menyebabkan mereka mengambil kesempatan daripada kekurangan sistem ini dengan terjebak dengan rasuah. Faktor seterusnya ialah rasuah berlaku akibat daripada sistem proses pengurusan yang sangat rumit. Apabila keadaan ini terjadi, proses sesuatu permohonan sangat mengambil masa yang sangat lama. Oleh itu, terdapat mereka yang mengambil kesempatan terhadap masalah ini dengan menjanjikan proses permohonan individu yang terdesak diproses dengan cepat dan didahulukan. Selain itu, jenayah rasuah juga adalah disebabkan oleh politik. Sesetengah ahli politik bermain kotor dengan menggunakan topeng berbakti kepada masyarakat. Masalah rasuah bukan sahaja merugikan negara, malah turut menjadikan negara kita semakin mundur akibat persaingan yang tidak sihat. Masalah rasuah haruslah diatasi bagi mengelakkan masalah-masalah yang lebih parah terjadi kepada negara kita. Sekian, terima kasih.